Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adun Rembia kini dalam masalah yang besar apabila UMNO telah sah menuntut 100 juta kepada beliau. Namun demikian, ada satu laporan dalam berita harian online menyebut didakwa dapat duit sertai PAS. Ini jawaban Adun Rembia. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Akmal Saleh telah memberikan amaran kepada Adun Rembia bahawa beliau kini kena terpaksa mengusung tim Milo untuk meminta bantuan daripada sekutu beliau yang baru, iaitu PAS, untuk dapat membayar RM 100 juta yang kini terpaksa ditanggung oleh beliau. Ada netizen kata itu memang balasan yang setimpal untuk Adun Rembia kerana mengkhianati UMNO. Apapun alasannya, mereka tidak boleh terima. Selain daripada itu, alasan Adun Rembia mengatakan bahawa tindakan UMNO tidak memenuhi manifesto dalam pilihan raya baru-baru ini menjadikan beliau mengambil tindakan untuk lompat parti tidak boleh diterima oleh netizen. Mereka kata itu hanya alasan semata-mata. Dia telah menandatangani berjanji apapun yang terjadi, beliau tidak akan lompat parti dan bersedia dikenakan tindakan denda 100 juta ringgit kalau lompat parti. Kali ini isunya ialah didakwa dapat duit sertai PAS. Ini jawapan Adun Rembia. Wah, saya pun tertunggu-tunggu apa jawapan Adun Rembia tentang isu dan juga dakwaan ini. Kira-kira 3 minggu yang lalu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia di Melaka, Datuk Muhammad Jailani Khamis yang digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS. Penyertaan Muhammad Jailani ke parti itu berkuat kuasa Jun tahun lalu menjadikan komposisi pembangkang di Dewan Undangan Negeri Melaka bertambah 3 kerusi, meningkat berbanding 2 wakil selepas pilihan raya umum negeri Melaka pada tahun 2021. Isu yang tercetus adalah status Adun Rembia itu sama ada tertakluk kepada akta anti lompat parti. Taqiyuddin memberi alasan Muhammad Jailani menyertai PAS sebelum akta berkenan diluluskan Dewan Undangan Negeri Melaka pada 31 Julai 2023. Tentang dia lompat parti tertakluk pada akta atau tidak, itu sekarang tidak menjadi masalah. Kerana apapun yang dia buat, dia tetap menjadi pembangkang dan tidak ada apa-apa perubahan pun dalam status kerajaan negeri Melaka. Tetapi Adun Rembia dia tidak akan terlepas langsung dalam denda 100 juta ringgit yang telah beliau setujui dalam tanda tangan aku janji ketika dipilih menjadi calon pilihan raya UMNO baru-baru ini. Muhammad Jailani yang telah menang dalam pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR dan beliau antara 4 Adun Pakatan Harapan melompat menyokong Barisan Nasional bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac 2020. Beliau dilaporkan dipecat PKR sebelum menyertai UMNO dan bertanding semula mewakili Barisan Nasional pada PRN 20 November 2021. Adun itu bagaimanapun digantung keahlian UMNO selama 6 tahun selepas syorok lembaga disiplin pada September 2023 kerana menyertai aktiviti pembangkang. Rabu lalu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajri Disuki berkata Majlis Kerja Tertinggi UMNO parti memutuskan mengambil tindakan undang-undang terhadap Muhammad Jailani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit. Tuntutan itu diputuskan selepas wakil rakyat berkenan didakwa melanggar perjanjian perwakilan calon BN bagi PRN ke-15 Melaka yang ditandatangani di hadapan pesuruhjaya sumpah dan saksi. Malam tadi ketika berucap pada ceramah umum unit daerah mengundi UDM Maranto menjelang pilihan raya kecil Dewan Negeri di sini, Muhammad Jailani mengulangi alasannya meninggalkan UMNO. Beliau juga menafikan menerima imbuhan kewangan dengan menyertai parti diterajui Tan Sri Abdul Hadi Awang. Orang kata masuk PAS dapat duit ke? Dapat sengsara ada kerana diugut dengan saman 100 juta ringgit yang boleh menyebabkan saya bankrupt, katanya.
Muhammad Jailani turut memberi alasan penyertaannya ke dalam PAS kerana kecewa dengan pimpinan UMNO dan disebabkan kerjasama bekas partinya itu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta DAP. Untuk memaksa saya berkawan dengan DAP, saya sangat sensitif dan disebabkan itu saya keluar menyertai PAS, katanya lagi, dan turut menegaskan prinsip perjuangannya berteraskan agama dan bangsa tidak boleh dijual beli. Netizen kata itu alasan semata-mata. Apa pula komen anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya akan disambut gembira oleh rakyat Malaysia dan pastinya juga akan menimbulkan polemik yang besar. Anwar Ibrahim kata dia mahu membawa rakyat Palestin yang cedera dirawat di Malaysia. Sehingga begitu besarnya keinginan Anwar Ibrahim, sokongan kerajaan, sokongan Malaysia terhadap perjuangan pembebasan negara Palestin. Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan memperuntukkan dana bagi menyediakan kemudahan perubatan dan membawa mangsa yang cedera di negara ini. Kerajaan akan membantu rakyat Palestin yang cedera akibat kekejaman tentera Israel, termasuk menyediakan kemudahan perubatan dan membawa mangsa ke negara ini untuk menerima rawatan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berkata, untuk tujuan itu kerajaan memperuntukkan dana untuk membawa rakyat Palestin yang cedera dan atau merawat mereka di sana. InsyaAllah kita akan lakukan sedaya upaya kita. Kita akan bantu yang sakit sama ada dirawat di Palestin atau bawa kemari untuk beri rawatan, kata beliau. Kita akan teruskan tanpa tolak ansur. Kerajaan akan memperuntukkan dana, katanya ketika berucap di Himpunan Pembebasan Palestin di Axiata Arena malam tadi. Anwar berkata beliau juga menghubungi Presiden Turki Erdogan dan juga Raja Bahrain Sheikh Hamid Isha Al-Khalifa serta Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman untuk terus berikan kerjasama dan bantuan kemanusiaan di Palestin. Anwar dalam ucapannya juga turut mengakui keberaniannya bersuara di pentas dunia mengangkat hak kemanusiaan. Rakyat Palestin adalah atas sokongan rakyat tanpa berbelah bahagi kepadanya. Siapa kata saya berani? Siapa kata saya berani sangat? Saya hanya mewakili semua jalankan tanggungjawab, kata Anwar Ibrahim. Tapi saya juga manusia. Saya tak mahu dizalimi. Rakyat dizalimi. Saya tak mahu rakyat Palestin jadi hamba abdi. Saya bangkit bersama saudara, bangkit perjuangkan hak Palestin, katanya. Kira-kira 10,000 peserta menghadiri himpunan itu yang turut dihadiri anggota Jemaah Menteri dengan antara yang menyampaikan pidato termasuklah Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Ramanan Ramakrishnan. Himpunan Pembebasan Palestin itu adalah bagi menyampaikan mesej kepada dunia bahawa Malaysia mengutuk pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh sekaligus menentang kekejaman rejim Zionis Palestin. Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan daripada Anwar Ibrahim untuk pembebasan Palestin. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Isu kali ini ialah tentang Anwar Ibrahim kata Perdana Menteri mahu bawa rakyat Palestin cedera dirawat di Malaysia. Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan memperuntukkan dana bagi menyediakan kemudahan perubatan dan membawa mangsa cedera ke negara ini. Anwar Ibrahim kata kerajaan akan membantu rakyat Palestin yang cedera akibat kekejaman tentera Israel termasuk menyediakan kemudahan perubatan dan membawa mangsa ke negara ini untuk menerima rawatan. Sekian dulu, kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling sadis, paling menyedihkan berlaku dalam PRK Negeri melibatkan Parti Bersatu. Hari ini disahkan 12 cawangan bersatu di Gua Musang tutup, manakala
480 ahli telah menyertai UMNO, kata Ahmad Zahid Abidi. Dan yang lebih seru lagi, dalam beberapa laporan berita di tempat yang lain menyebut bersatu di Gua Musang ataupun bersatu di Nenggiri, ada yang menyebutnya sebagai telah lumpuh. Apa yang jadi kepada Parti Bersatu, sehingga kan calon untuk pilihan raya pun mereka pinjam daripada Parti PAS, tapi menganggapnya sebagai calon bersatu. Kesian dan juga agak memalukan. Hari ini 12 cawangan Parti Bersatu Gua Musang tutup. 480 ahli sertai UMNO. Berita menyedihkan ini, sebanyak 12 cawangan bersatu di Gua Musang ditutup sepenuhnya selepas 480 ahlinya di kesemua cawangan itu bertindak keluar parti dan menyerahkan borang keahlian UMNO hari ini. Borang kesemua ahli berkenan diserahkan kepada bekas timbalan ketua, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang, C. Arifin Hussein kepada Pengerusi Barisan Nasional BN yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Abidi. Timbalan Perdana Menteri berkata, beliau dimaklumkan keputusan mereka meninggalkan Bersatu adalah kerana tidak lagi percaya ataupun telah hilang kepercayaan kepada kepimpinan parti yang memilih bekas ahli PAS sebagai calon pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Nenggiri mewakili Perikatan Nasional. Pemilihan Muhammad Rizwadi Ismail yang merupakan bekas timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Gua Musang sebagai calon ialah taktik mengelirukan pengundi, katanya pada sidang media selepas menerima borang keahlian berkenan ketika program bertemu pengundi di Kampung Dewan Kampung Jerik di sini. PRK Dun Nenggiri menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Barisan Nasional BN Muhammad Azwawi Fikri Abdul Ghani yang mewakili Kerajaan Perpaduan dan Wakil Perikatan Nasional Muhammad Rizwadi yang bertanding menggunakan logo PAS. Sementara itu, C. Arifin mengesahkan dengan keputusan 480 ahli bersatu itu keluar parti dan menyertai UMNO, kesemua 12 cawangan parti itu kini ditutup sepenuhnya. Sekiranya saya kira semua cawangan itu sudah kosong, katanya pada sidang media. PRK Dun Nenggiri diadakan susulan kekosongan kerusi yang diumumkan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah pada 19 Jun. Berikutan bekas penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim digugurkan keahlian oleh Bersatu pada 13 Jun. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi pada 17 Ogos, manakala hari mengundi awal pada 13 Ogos tidak diadakan selepas kesemua 14 pengundi terlibat memilih mengundi secara pos kerana keperluan mereka bertugas sepanjang tempoh kempen. Kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri mempunyai 20,259 pemilih berdaftar, melibatkan 20,245 pengundi biasa dan 14 anggota polis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Razlan pula giliran menyindir Taqiyuddin. Kenapa kakak sanggup tukar bin anaknya, kata beliau. Pemimpin UMNO membalas kiasan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang mengumpamakan bersatu kurang anak lelaki, sehingga memaksa Muhammad Rizwadi Ismail keluar parti dengan menyertai Bersatu untuk menjadi calon. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi berkata, jika Bersatu kurang anak lelaki, bagaimana pula dengan 480 ahli Bersatu yang bertindak keluar parti semalam? Jika dikatakan si adik kekurangan anak lelaki untuk bantu kerja ladang kebun getah,
Mengapa pula muncul 480 ahli bersatu di dalam Gua Musang, mengistihar diri keluar parti dan masuk UMNO? Takkan tiada ahli akar umbi bersatu di sini yang berkebolehan atau berkelayakan menjadi calon selain orang PAS, kata Razlan dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan pencalonan bekas Timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu sebagai calon mewakili bersatu dalam pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri, umpama kakak menolong adik. Taqiyuddin Hasan berkata, ia tidak sepatutnya menjadi isu kerana tindakan Rizwadi keluar PAS direstui pucuk pimpinan. Dengan memberi gambaran seorang adik memiliki ladang getah dan kurang anak lelaki untuk membantu, maka PAS sebagai kakak menghulurkan pertolongan. PAS adalah kakak, manakala bersatu adalah adik. Situasi yang berlaku apabila si adik mempunyai ladang, kebun getah yang luas namun kekurangan anak lelaki, menyebabkan dia meminta anak daripada kakaknya untuk membantu. Manakala bagi pihak kakak atau PAS pula, sudah tentu dia akan membantu apabila adiknya meminta pertolongan. Situasi inilah yang berlaku di PRK Nenggiri, katanya ketika berceramah di kampung Bertamlama Gua Musang malam tadi. Sementara itu, secara sinis Razlan berkata, mengapa seorang kakak sanggup menukar bin anaknya kepada adik? Ia merujuk kepada tindakan PAS membenarkan Rizwadi keluar parti Islam itu dengan menyertai bersatu. Mengapa si kakak sanggup menukarkan bin anak itu, tapi tadi kepada bin adiknya meskipun niat hanya nak bantu? Kalau nak bantu mudah faham lagi, ialah jika niat PAS nak bantu bersatu, tak perlulah si calon tersebut letak jawatan sebagai ahli PAS dan menyertai bersatu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah pendedahan yang memang betul dan luar biasa. Manakan mungkin nak menolong orang kan sehingga nak serahkan anak sendiri. Itu tindakan yang agak kurang bijak, bodoh. Dan sebenarnya kalau benar PAS nak bantu bersatu dalam pilihan raya ini, tidak perlulah sampai memberikan pula calon ataupun ahli mereka. Cukup dengan membantu melalui akar umbi, melalui jentera pilihan raya. Tapi memang kelihatan sangat parti bersatu seakan-akan ada masalah dalaman yang mana tidak mempunyai peneraju, tidak mempunyai calon yang baik di tempat tersebut. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan Pembebasan Palestin, himpunan yang paling berjaya setakat ini, lebih berjaya daripada himpunan yang pernah dibuat sebelum ini. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah ada orang yang ajak supaya memboikot himpunan tersebut. Yang lebih menyedihkan ialah yang mahu mengajak memboikot itu pula ialah daripada parti pembangkang. Hari ini dilaporkan di Harapan Daily, ajak orang boikot himpunan pembebasan Palestin setepak Wan Faisal di Bidas. Tindakan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menyeru orang ramai untuk memboikot himpunan pembebasan Palestin di Stadium Aziata semalam ditempelak Angkatan Muda Harapan. Ketua penerangannya Amar Atan dalam satu kenyataan melabel Ketua Pemuda Bersatu itu sebagai munafik kerana menyeru memboikot hanya disebabkan perbezaan politik. Ada netizen kata, kenapa sehingga ada perbezaan politik membawa kepada memboikot perkara begini? Sepatutnya, kata netizen, walau macam mana sekalipun berbeza politik, mereka tidak boleh mengambil tindakan seperti itu. Mereka sepatutnya bersatu padu di bawah satu bumbung agama, di bawah satu perjuangan, yaitu membebaskan Palestin. Kenapa sehingga gara-gara politik mereka berpecah? Tegas Amar lagi, adalah tidak wajar untuk Wan Faisal bersikap tertutup dan bersifat asabiah dalam isu ini. Beliau seolah-olah merasakan
hanya perjuangan beliau atau hanya perjuangan Perikatan Nasional saja yang terpaling Palestin dan terpaling Islam? Kenapa Wan Faisal menganggap perjuangan beliau seolah-olah sahaja yang benar dan tindakan perjuangan pihak lain, termasuk kerajaan, adalah salah? Adakah ini bentuk pemikiran Asy'ariyah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidaritas seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya dalam kenyataan balas hari ini. Amar berkata demikian apabila Wan Faisal ibarat kuman. Aman berkata Wan Faisal ibarat kuman di seberang laut nampak, masalah diri sendiri tidak nampak. Janganlah berhasad apabila orang lain melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya lakukanlah kebaikan bersama, kata Amar. Ayo bersama-sama dalam solidariti malam ini dan tinggalkan segala sengketa politik demi pembebasan Al-Quds Palestin, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan yang paling menarik sekali. Mengapa Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal bertindak seolah-olah beliaulah yang terpaling Islam dan terpaling perjuangan Palestin? Mengapa pula cuba mengajak, menyeru memboikot himpunan pembebasan Palestin di Stadium Aziata? Sedangkan perhimpunan tersebut adalah perhimpunan untuk Palestin. Kenapa sehingga melakukan itu hanya kerana perbezaan politik? Adakah wajar Wan Ahmad Faisal melakukan perkara tersebut? Menurut Amar, ianya tidak wajar. Beliau bersikap tertutup dan bersifat asy'ariyah dalam hal ini. Beliau seolah-olah merasakan hanya perjuangan beliau sahaja yang benar dan tindakan perjuangan lain, termasuk kerajaan, adalah salah. Adakah ini bentuk pemikiran asy'ariyah atau Khawarij yang beliau cuba promosikan? Tidak pernah kita dengar bersatu menganjurkan solidaritas seperti ini, tetapi hanya menumpang program pihak lain, sindirnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.